Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah ar-Rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat umat Rasulullah yang dikasihi sekalian, kita masih lagi dalam siri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud kisah kehidupan Nabi secara ringkas daripada Nabi lahir sampai Nabi wafat. Episod ini akan menerangkan bagaimana dakwah di Mekah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mula disakiti tubuh badan Nabi, fizikal Nabi yang mulia, dan juga perasaan Nabi diberikan tekanan oleh penduduk Mekah dengan pelbagai tuduhan dan kata-kata kesat sepanjang Nabi keluar daripada rumah dia sampai Nabi balik. Sirah ada dua fasa. Yang pertama, 13 tahun Nabi berada di Mekah sebagai Rasul. Fasa yang kedua, 10 tahun Nabi di Madinah juga sebagai Rasul, menjadikan jumlah keseluruhan sebagai seorang Rasul ialah 23 tahun. Kemudian Nabi wafat. Tuan-tuan sekalian, hari itu kita tengok pemimpin-pemimpin tinggi Quraisy jumpa Abu Talib, nak minta Abu Talib hentikan dakwah Muhammad sebab Muhammad ialah anak saudara beliau. Tapi Abu Talib tak peduli, dia pujuk Quraisy. Kali kedua, Quraisy bagi kata dua kepada Abu Talib, dan Abu Talib pun panggil Nabi kita, bagi tahu kata dua tersebut. Nabi pun bagi tahu tidak sekali-kali akan menghentikan perjuangan menyebarkan Islam ini walau apa pun yang berlaku, sehinggalah Islam ini berjaya tersebar ke seluruh dunia, ataupun aku au ahlika dunah, kata Nabi, ataupun aku mati kerananya. Kemudian Nabi terus berdakwah. Mereka nak sentuh Nabi tak berani sebab ada Abu Talib. Lalu mereka mula menyakiti, menzalimi dan menyiksa sahabat-sahabat yang waktu itu bilangan mereka tak sampai 100 orang, sikit sangat. Mereka mula menyakiti. Mana-mana rumah yang ada orang Islam akan diheret keluar, dipukul, diikat, atau dikurung, atau disiksa, dan paling teruk sekali di kalangan mereka yang awal masuk Islam dulu dibunuh, seperti Sumayyah dan juga Yasir. Kemudian episod hari ini kita nak tengok macam mana kali ini, walaupun Abu Talib masih hidup, Quraisy dah tak boleh tahan, penduduk Mekah dah tak boleh tahan, dengan kerajinan Rasulullah hari-hari ajak orang untuk masuk Islam. Siapa saja orang yang Nabi jumpa, Nabi dakwah, pasti mereka akan masuk Islam. Sebab tu Quraisy meningkatkan sekatan ke atas dakwah yang Nabi buat, dan mereka seksa habis-habisan orang yang masuk Islam. Kemudian pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, dan lalu di depan beberapa orang pemimpin Quraisy. Kemudian dia panggil kepada Rasulullah dengan panggilan yang buruk. Bodoh, gila, penyihir, macam-macam panggilan. Tetapi Nabi tak pedulikan ke semua ejekan tersebut. Kan? Nabi buat tak heran lah. Dan akhirnya mereka ulang lagi. Mereka ikut Nabi, mereka ulang perkataan tu. Perkataan gila, perkataan penyihir, perkataan penyair, perkataan subhanallah. Kemudian mereka ulang lagi kali ketiga. Dan bila mereka ulang kali ketiga, dia ikut Nabi ni, beberapa orang saja ni kat kali ni. Nabi pergi kat mereka, Nabi pun kata, Ya ma'syara Quraisy,
laqad ji'tukum bidzabhi. Nabi tak cakap, tuan-tuan boleh bayang orang-orang jalanan yang tak ada akhlak ni, tak ada hormat dengan para ulama, khususnya kepada Rasulullah lah dalam contoh ni kan. Mereka ni tak heran nak panggil orang baik-baik dengan panggilan yang buruk, panggil orang yang mulia, akhlak baik, nak panggil orang soleh dengan panggilan-panggilan yang hina, panggilan seperti anjing, panggilan seperti... Mereka tak takut dan mereka tak berasa salah. Beginilah sikap orang-orang yang menentang agama dan orang yang membenci agama daripada dulu sampai hari ini, tuan-tuan. Sampai zaman kita hidup pada hari ini ni, sekarang yang saya bercakap ni. Orang yang tak ada iman dengan akhirat, tidak ada kecintaan kepada Allah dan Rasul ni, walaupun mereka Islam. Zaman hari ini, mereka bermudah-mudah untuk memanggil dengan pelbagai gelaran buruk dan hina kepada para ulama. Itu adalah sunnah orang-orang kafir Quraisy. Ketika mereka memanggil kepada Nabi dengan pelbagai gelaran, mereka ulang lagi, mereka ikut Nabi, mereka ulang lagi. Dengan gelaran-gelaran ni, Nabi pun sebut, sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan membawa berita penyembelihan ataupun berita kematian. Bila Rasulullah bercakap, Rasulullah ni yang bernama Muhammad ibn Abdullah ini, penduduk Mekah kenal, dia tak kata ke orang, tidak pernah menghina orang, tidak pernah menggelar orang lain dengan gelaran yang buruk, tak pernah sama sekali, takkan. Dan kalau Nabi Muhammad bercakap, benda tu mesti berlaku sebab dia tak pernah bohong. Bila Nabi menoleh ke arah mereka, Nabi kata, laqad ji'tukum bidzabhi. Wahai Quraisy, sesungguhnya aku datang dengan membawa berita kematian ataupun penyembelihan kepada kamu. Nabi tuju kat 4-5 orang yang duk kata ke Nabi, yang duk hina ke Nabi waktu tu. Tuan-tuan, perkataan Nabi satu ayat ya. Nabi tak hina diri mereka, Nabi tak hina mak ayah mereka, Nabi tak hina apa-apa. Nabi sebut yang tu je. Fasakatu jami'an, kesemuanya diam. Dan kesemuanya mula bercakap baik kepada Nabi sebab mereka tahu kalau Muhammad sebut, mesti berlaku. Subhanallah. Subhanallah. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan tersebut, tuan-tuan, ada kisah yang lebih panjang. Kesemua yang Nabi sebut 4-5 orang tu mati selepas itu. Ada yang mati diserang binatang buas, ada yang mati diserang penyakit, dan yang lain-lain mati di dalam peperangan Badar yang berlaku selepas itulah. 4-5 orang yang kata tu. Kemudian selepas beberapa hari, antara episod bagaimana Nabi mula disakiti. Mereka berani menyakiti Nabi walaupun ketika Abu Talib masih hidup. Nanti kita akan tengok bagaimana kisah pak saudara Nabi mempertahankan Nabi yang lain, bapa saudara Nabi yang lain, iaitu Hamzah ibn Abdul Muttalib yang akhirnya masuk Islam selepas mempertahankan Nabi dan selepas tak tahan tengok anak saudara dia diperlakukan dengan begitu teruk. Ini episod dia. Mula-mula mereka kutuk Nabi, ajak orang untuk kutuk Nabi. Dan pada hari yang kedua, bila Nabi lalu, ada satu kumpulan ni mai kepada Nabi. Mereka tarik selendang Nabi, kemudian mereka cekik Nabi sehingga Rasulullah jatuh sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Rasulullah pesuruh Allah, bukan ketua kampung, tuan, bukan pengulu, bukan DO. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka rumun Nabi, keliling Nabi ramai-ramai, mereka tarik selendang rida yang Nabi pakai, kemudian mereka cekik Nabi sehingga Nabi jatuh. Ketika itu lalu Abu Bakar ibn Abi Quhafah as-Siddiq. Dia lalu, dia tengok kekasih dia sedang berada di bawah dan sedang dicekik. Abu Bakar pun mai, dia tolak seorang-seorang. Abu Bakar kata, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Apakah kalian sanggup membunuh, mencederakan dan memukul satu orang lelaki yang kalian anggap dosanya sekadar dia hanya sekadar mengucapkan Rabbi Allah, Tuhan aku Allah. Maksudnya Abu Bakar nak kata, salah sangat ke lelaki yang hampa duk pukul yang pegeram sangat ni, yang mana dia hanya mengucapkan Rabbi Allah, dia hanya mengajak orang untuk mengucapkan Tuhan aku Allah.
Salah sangat ke, teruk sangat ke lelaki yang sedang kalian pukul. Orang lepas Nabi, orang pukul pula Abu Bakar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan hari yang lain tuan-tuan, ini contoh. Pada hari yang lain, satu hari Nabi keluar. Nabi ada keperluan. Nabi pergi kepada satu tempat, orang kutuk Nabi. Nabi lalu lintas satu tempat, kanan dan kiri kutuk Nabi. Nabi pergi mendapatkan keperluan beliau, tempat yang Nabi dapatkan keperluan tu orang kutuk Nabi. Nabi pun balik, dalam perjalanan orang kutuk Nabi. Nabi tak lalu satu lorong pun, kecuali semua perempuan, kanak-kanak, orang tua-tua, muda dan orang kaya, orang miskin. Semua mengutuk-ngutuk dan mengeji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tubuh badan Nabi menjadi ketakutan. No? Nabi pun balik dan Nabi berselimut. Nabi kata, dathiruni. Selimutkan aku. Sebahagian para ulama, termasuk Syekh Abdul Hasan Ali Al-Hasani Nadwi, menyebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala selepas Nabi berselimut tu, Nabi balik tadi ni, bila orang kutuk Nabi daripada awal keluar sampai Nabi balik tu, kanan kiri, orang tua, orang muda, lelaki, perempuan kutuk Nabi. Nabi balik menggeletar. Nabi kata, selimutkan aku. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waktu Nabi berselimut itulah Allah Ta'ala turunkan ayat surah Al-Muddathir ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir. Wahai orang yang berselimut. Qum fa'anzir. Bangun dan teruskan memberi peringatan dan amaran kepada manusia. Wa rabbaka fakabbir. Dan Tuhanmu, maka ucapkanlah dan ingatkanlah kebesarannya. Wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu, wahai Muhammad, bersihkan. Allah Ta'ala bagi cara kepada Rasulullah dan kesemua yang menyambung perjuangan Nabi ketika kalian dicaci dan dihina, ketika kalian melaungkan kebenaran tetapi kalian dimaki hamun, kalian dituduh macam-macam, bermunajatlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kembalilah kepada Allah, mengadulah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada waktu malam melalui solat dan munajat kalian, kerana itu yang akan memberikan kekuatan kepada kalian. Nah, subhanallah, Allah Ta'ala ajak Nabi dan semua orang. No? Lepas daripada tu, mereka dah mula berani menyakiti Rasulullah. Begitu juga mereka menyakiti Sayyidina Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Lepas pada tu, tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar keluar. Sayyidina Abu Bakar ni rajin. Dia keluar berdakwah. Dia jumpa orang, kawan-kawan rapat dia berdakwah. Bukan ramai pun, seorang je. Dia keluar, dia jumpa seorang, dia cakap ramah, dia bercakap tentang Islam. Orang masuk Islam. Dan akhirnya lalu Quraisy tengok Abu Bakar sedang berdakwah kepada orang lain untuk masuk Islam. Mereka memukul Abu Bakar sehingga rebah Abu Bakar. Memukul beramai-ramai satu orang lelaki yang juga penduduk Quraisy sebenarnya juga menghormati Abu Bakar, sebab Abu Bakar juga seorang yang berakhlak seperti Rasulullah. Orang yang ada akhlak, tak merapu, tak melepak di kedai berjam-jam, buang masa kosong. Bukan orang yang jenis main game, buang masa hidup, buang umur hidup dengan main game 3-4 jam sehari. Abu Bakar bukan jenis orang minum arak, bukan jenis orang menyembah berhala. Satu orang yang juga dihormati dan ada duit, orang kaya. No? Tetapi dah Rasulullah mereka mula pukul, Abu Bakar pun mereka mula pukul, apatah lagi waktu tu mereka tengok Abu Bakar sedang berdakwah. Lalu mereka memukul sehingga jatuh Abu Bakar. Lalu mereka memijak-mijak Abu Bakar. Ketika itulah lalu beberapa orang daripada kabilah Abu Bakar, iaitulah Bani Taim. Bani Taim adalah kabilah kepada Abu Bakar. Bani Taim lalu tengok Abu Bakar dipukul. No? Kuatnya orang Arab dulu, ta'assub mereka dengan kabilah. Walaupun mereka tidak Islam, tetapi yang dipukul itu kabilah mereka. Mereka selamatkan. Mereka tolak orang yang memukul Abu Bakar, mereka selamatkan, dan ketika itu Abu Bakar telah pun pingsan.
dan rupanya bengkak, mukanya bengkak. Muka Abu Bakar bengkak, tubuh badan dia bengkak, kena pijak, kena renyak, kena pukul, dipukul dengan selipar dan kayu, sehingga orang tak nampak rupa Abu Bakar. Lengkah ni bengkak mulut, berdarah sebagainya. Subhanallah. Bani Taim kata, kami menyangkakan ketika itu Abu Bakar akan mati dengan pukulan ini. Tuan-tuan, dengan pukulan yang Abu Bakar terima pada hari itu, Bani Taim kata, kami hanya menyangkakan Abu Bakar akan mati dengan pukulan ini. Sebab bengkak habis, berdarah sebagainya, dipukul. Kalau Abu Bakar mati, kami akan menuntut bela atas kematian. Yang sebut ni adalah kabilah dia, bukan orang Islam yang lain. Itu kekuatan ta'asub qabail ketika itu. Jadi selepas pada tu dirawat sekerat hari, Sayyiduna Abu Bakar pun terjaga daripada pingsan dia. Dia pun buka mata, dia tengok ada ibu dia. Dia pun kata, kaifa halu Rasulillah? Ma halu Rasulillah? Nabi macam mana? Nabi sihat ke? Dia pukul Nabi tak? Mak dia kata, wahai Abu Bakar. Ya Abu Bakrin, kata ibu dia. Diri kamu pun duk sakit lagi. Kamu pun tak boleh bangun lagi. Makan dulu. Abu Bakar kata, wahai ibu, ya ummah, wahai ibu, aku tidak akan menjamah sedikit pun makanan sehingga aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni Abu Bakar, ni sifat sahabat radhiyallahu taala anhum, begitu menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, mak, saya tak akan makan sehingga saya melihat Rasulullah SAW. Ibu dia pun kata, ya, saat lagi orang balik, keadaan dah reda. Dah ni orang dah berhimpun rumah kita, saat lagi pakat balik apa semua, mak bawa pergi. Maka ibu Abu Bakar, selepas beberapa jam lepas tu, beliaulah yang membawa Abu Bakar pergi ke rumah Rasulullah. Rumah Abu Bakar di Hilton hari ni. Tuan-tuan tengok di Hilton tingkat 4 kalau tak silap saya, ada masjid, nama Masjid Abu Bakar. Di bawah sana nulah tapak rumah Abu Bakar. Itu cerita dia. Jadi di situ rumah Sayyidina Abu Bakar, dibawa pergi ke rumah Rasulullah di dekat dengan Bukit Marwah. Tetapi dekat Marwah tu ada pintu keluar. Dekat Bukit Marwah ada pintu keluar. Beberapa meter daripada situ, itulah rumah Rasulullah. Ibu kepada Abu Bakar sendiri yang memapah Abu Bakar untuk berjumpa dengan Rasulullah. Akhirnya sampai depan rumah Nabi, mak Abu Bakar kata, ya Rasulullah, ya wahai Muhammad, ni anak aku nak tengok kamu, nak tahu keadaan kamu. Nabi tengok Abu Bakar, Nabi sedih, tapi Nabi gembira dengan perjuangan dakwah yang diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar untuk memastikan umat Nabi SAW mampu untuk sebutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk memastikan umat Rasulullah mampu dan boleh menyebutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan akhirnya Abu Bakar kata, ya Rasulullah, hadhihi ummi barun biwaladiha. Ya Rasulullah, mak saya ni baik sangat dengan anak dia. Baik sangat dengan anak dia. Wahai Rasulullah, ibu saya ni baik dengan saya. Doalah untuk Allah berikan hidayah kepadanya. Nabi pun angkat tangan. Nabi angkat tangan, Nabi kata, wahai Allah, kurniakanlah hidayah kepada ibu Abu Bakar. Allah Ta'ala pun bagi hidayah, dan akhirnya ibu Abu Bakar pun masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Maka itulah antara hari yang paling bahagia dalam diri Abu Bakar, kerana ibu beliau telah memeluk Islam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi yang Maha Penyayang. Saya Muhammad Wadi Anwar bin Ayub melancarkan sebuah NGO yang telah berjaya kami daftarkan dengan nama Pertubuhan Khidmat Ummah Kuala Muda. Kami bertekad dengan platform NGO ini untuk membantu asnaf fakir miskin, perbaiki kehidupan mereka yang serba kekurangan, insya-Allah. Dan yang kedua, saya berazam bersama dengan rakan-rakan untuk membantu menyelesaikan pembinaan rumah-rumah Allah, masjid yang terbengkalai yang kita lihat di bumi Malaysia ini. Semoga dengan niat ini Allah SWT menerima dan membantu kita dan kami untuk merealisasikan dua tujuan utama ini. Dan kita juga mengharapkan daripada semua rakyat Malaysia untuk bersama-sama dengan kami, kita ikhlas bersama membantu umat Nabi SAW, memudahkan mereka, dan semoga NGO ini dapat menjadi platform, jalan dan wasilah untuk kita mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.